Jemaah Menteri bincang pilihan raya umum ke-15 Rabu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu ini akan membincangkan perkara-perkara berkaitan pilihan raya umum ke-15 selain perkembangan ekonomi negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perbincangan akan menilai segala pendapat dan cadangan berhubung pelaksanaan PRU berkenaan. Kita akan bincang dalam kabinet sebab dalam kabinet ada wakil daripada parti Bersatu, ada wakil daripada parti-parti lain, GPS dan sebagainya, dan daripada UMNO. Jadi kita akan bawa ke dalam kabinet. Hari Rabu ni saya ada kabinet sebelum saya berlepas ke Amerika, ke New York untuk Bangsa Bersatu, pertemuan Bangsa Bersatu sidangan. Mungkin saya boleh bawa dalam kabinet minggu ni. Beliau berkata masih belum mengadakan pertemuan dengan pimpinan tertinggi UMNO bagi membincangkan tarikh PRU 15. Sabtu lalu, Datuk Seri Ismail Sabri ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN berkata tarikh pembubaran Parlimen akan diumumkan tidak lama lagi untuk memberi laluan kepada PRU 15. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC perlu mengisytiharkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perdana Menteri berkata perkara itu diputuskan mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR dipengerusikannya dengan arahan pengisytiharan harta turut membabitkan ahli badan kehakiman. Langkah itu bertujuan memperkukuh usaha mencegah rasuah, turut diperkukuh mekanisme pengisytiharan harta anggota pentadbiran, ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi memantapkan kredibiliti dan integriti pentadbiran kerajaan. Selain itu, pindaan dan penambahbaikan terhadap kod etika bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen sedia ada akan dilaksanakan. Manakala satu kod etika baru akan turut diperkenalkan untuk ahli parlimen dalam Akta 347 dengan mengambil kira pengekalan prinsip pengasingan kuasa badan eksekutif dan legislatif. Perincian berhubung kod etika baru ini akan dibentangkan semula oleh SPRM dalam mesyuarat JKKMAR akan datang. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan penggubalan rang undang-undang RUU sumbangan politik akan dikawal selia entiti bebas. Entiti itu dikenali pengawal selia sumbangan politik di peringkat persekutuan dan negeri. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pandangan pihak berkepentingan termasuk parti politik turut diambil kira berkaitan perincian RUU itu sebelum ia dibentangkan untuk bacaan pertama pada sesi Dewan Rakyat akan datang. Kerajaan komited memantapkan nilai integriti agar ketelusan tadbir urus negara dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, kerajaan juga bersetuju mewujudkan Jawatankuasa Pertukaran Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan PBT di bawah kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK negeri yang akan melakukan pertukaran pegawai PBT ke PBT lain. Melalui jawatankuasa itu, pegawai PBT yang berkhidmat di tempat sama dalam tempoh lama boleh ditukarkan ke PBT yang lain. Kenyataan Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa BN sanggup meredah banjir jika PRU 15 diadakan hujung tahun ini telah disalah tafsir. Jelas Ahli Parlimen Ketereh yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Kenyataan itu merujuk kepada tahap siap siaga jentera BN yang bersedia sepenuhnya bagi menghadapi PRU 15 walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Saya suka ambil yang positif. Yang positif, Presiden bermaksud nak menekankan betapa sudah siap siaganya jentera BN. Maknanya kalau banjir pun jentera ready. Tak semestinya bermakna Presiden bermaksud
nak adakan juga pilihan raya walaupun banjir. Jadi saya tolong betulkan. Bukan soal mengadakan pilihan raya masa banjir. Tapi mungkin benda itu dah disalah mengertikan kerana dia tidak dikeluarkan dalam bentuk satu statement yang merupakan statement dasar. Beliau turut berpandangan pelaksanaan PRU 15 ketika musim terkujuh sebagai tindakan tidak sesuai. Sementara itu, Tan Sri Anwar Musa tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira pukul 8.35 malam tadi bagi lawatan kerja rasmi 2 hari beliau di Bumi Kenyalang. Beliau dijadual menyempurnakan majlis penyerahan peranti siswa di Institut Perguruan Batu Lintang pada pukul 10 pagi esok. Ketibaan beliau disambut Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Maknoh, Pengarah Penerangan Sarawak Jaafar Jantan, Ketua Biro Bernama Sarawak Hamdan Ismail dan Pengarah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Adiman Ajim. Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM siswa akan diperkenalkan semula Oktober ini di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA bagi meringankan beban pelajar. Ahli Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Noh Omar berkata, sebagai permulaan JMKM siswa akan dimulakan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebelum diperluaskan kepada 20 kampus IPTA seluruh negara. JMKM, Jualan Murah Keluarga Malaysia, siswa, kita insyaAllah kita akan lancarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM, iaitu akan bermula dalam bulan Oktober ini, yang akan pelaksananya nanti akan terdiri daripada koperasi yang ada di pusat-pusat pengajian tinggi. Jadi sekarang ni kita ada 14 kedai koperasi di universiti dan 6 pusat keusahawanan di IPTA. Maka kita akan mengadakan kerjasama strategik KUSKOM dengan pihak pengajian tinggi, dengan Suruhanjaya Kopi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dengan JPT. Bercakap pada sidang media Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Putrajaya, beliau memaklumkan mesyuarat turut memperincikan pelaksanaannya meliputi aspek logistik, pemasaran, peruntukan dan kaedah bayaran balik atau tuntutan. JMKM telah dilaksanakan di 80.1% di DUN dari 600 DUN dan mesyuarat juga yakin pelaksanaannya akan mencapai 100% sebelum Oktober ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melancarkan kempen Hentikan Fitnah di media sosial dalam usaha membangkitkan kesedaran masyarakat untuk tidak berkongsi kandungan tidak benar. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, kandungan berita tidak benar semakin berleluasa di media sosial dan harus dibendung. Fitnah ni sebenarnya sudah pun berlaku sejak zaman dah berlaku. Perkara-perkara fitnah ini, budaya ini budaya yang tidak baik wujud di dalam masyarakat kita. Utamanya kita sudah hilang dari segi norma, etika, akhlak kita. Kita bimbang takut orang tidak tahan dengan fitnah ini mungkin sampai kepada peringkat mereka bunuh diri. Mereka tak boleh untuk berhadapan dengan masyarakat kerana kesan psikologi yang ada kepada mereka nanti yang akibat tertekan dengan perbuatan-perbuatan fitnah itu tadi. Beliau ditemui selepas melancarkan kempen Hentikan Fitnah di media sosial di Putrajaya. Kempen diadakan bertujuan mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Islam dan nilai-nilai murni. Katanya orang ramai perlu lebih berhati-hati dan bersikap tabayun atau menyelidik terlebih dahulu setiap berita yang diterima. 9 pelajar lelaki sebuah sekolah menengah berasrama mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kemaman atas pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap 3 rakan mereka bulan lalu. Kesemua tertuduh berumur 16 tahun itu membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan serentak di hadapan Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman. Kesemua 9 pelajar tersebut didakwa menyebabkan kecederaan parah dengan menumbuk dan menyepak ketiga-tiga mangsa yang berusia 15 tahun di asrama sekolah itu pada pukul 11.30 malam 23 Ogos lalu.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara setahun dan denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan semua tertuduh diikat jamin antara RM2,000 hingga RM5,500 dan menetapkan 12 Oktober depan untuk sebutan semula kes. 4 bot nelayan tempatan bersama 18 kru ditahan kerana menceroboh perairan Terengganu. Turut ditahan 16 awak-awak warga Myanmar dengan nilai rampasan keseluruhan RM4 juta. Kesemua bot pukat tunda itu ditahan pada kedudukan 6 hingga 8 batu nautika dari pantai Mercang, Marang. Hasil siasatan awal mendapati 4 bot pukat tunda Zon C itu berpangkalan di Kuantan dan Denasi, Pahang. Kita di negeri Terengganu seboleh-bolehnya cuba melindungi perairan negeri Terengganu daripada dicerobohi sama ada oleh vessel-vessel tempatan ataupun vessel-vessel asing. Kerana negeri Terengganu kita amat kaya lah dengan sumber perikanan dan kita pun amat prihatin dengan keadaan sumber perikanan kita yang mana saban tahun kita mengadakan program pengayaan sumber. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Tertuduh boleh didakwa atas kesalahan melanggar syarat lesen Zon C menangkap ikan kurang 12 batu nautika di negeri lain serta menggunakan kru asing tanpa kebenaran. Polis berjaya menahan 2 lelaki warga tempatan dan merampas dadah seberat 31 kg jenis ganja, syabu dan pil yaba bernilai lebih RM91,000. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, rampasan dilakukan menerusi 2 serbuan berasingan pada 13 September lalu di sekitar Petaling Jaya, Selangor. Menerusi serbuan pertama, pihaknya menemui 31 ketulan mampat daun-daun kering disyaki ganja yang disimpan dalam bot kereta suspek. Tangkapan tersebut seterusnya membawa kepada penangkapan suspek kedua berumur 31 tahun setengah jam kemudian di sebuah rumah. Bagi kedua-dua tangkapan ini, nilai keseluruhan rampasan disyaki dadah iaitu jenis ganja dengan anggaran berat 31,368 gram, 184 biji pil yaba dengan anggaran berat 19 gram dan syabu anggaran berat 130 gram. Dianggarkan bernilai lebih kurang RM91,690, manakala nilai sitaan dianggar bernilai RM101,900. Hasil analisa rampasan dadah ini boleh dibekalkan kepada lebih kurang 31,500 orang penagih. Bekalan dadah tersebut dipercayai dibawa dari kawasan utara tanah air untuk dijual di kawasan Damansara dan Petaling Jaya. Kedua-dua suspek kini ditahan reman selama 7 hari dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Banjir di Batu Pahat makin pulih. Setakat pukul 8 malam tadi, 50 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS SMK Sri Gading. Menerusi kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah, angka itu turun berbanding 99 orang 4 petang tadi. Hanya 13 keluarga masih ditempatkan di PPS berkenaan yang dibuka sejak Rabu lepas. Kawasan yang terjejas antaranya Taman Sri Panco, Kampung Baru Sri Gading, Kampung Sengkuang, Pekan Sri Gading, Kampung Sri Tanjung. Bagaimanapun, tiada amaran ribut petir dikeluarkan dan keadaan ketika ini masih terkawal. Mayat salah seorang daripada 2 nelayan lelaki yang hilang dalam insiden bot karam di Parit Hailam Batu Pahat, Johor 14 September lalu ditemukan lemas 11.45 pagi tadi di lokasi yang sama. Mangsa T. Chiarong, 38 tahun, ditemui tersangkut pada jaring pukat berdekatan bot terlibat pada kedalaman 40 meter oleh pasukan penyelam agensi swasta dilantik keluarga mangsa.
Pengarah Zon Maritim Batu Pahat Komander Maritim Muhammad Hanif Muhammad Yunus berkata mayat mangsa berada dalam keadaan sempurna diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Usaha menyelam sedang giat dijalankan bagi mengesal seorang lagi mangsa, Chia Hock Neng, 60 tahun dan dipercayai berada di dalam atau bampiran bot yang karam. Untuk hari ini, proses untuk mengapung ni bermula daripada pagi, daripada jam 10 pagi lagi. Jam 10 pagi dengan pemantauan daripada pihak maritim. Usaha untuk mengapungkan bot yang tenggelam tu masih sedang dilaksanakan dengan pelbagai cabaran yang kita hadapi di lapangan. Tapi kita tetap berusaha. Sebanyak 52 pegawai dan anggota berserta 4 aset daripada Maritim, Pasukan Polis Marin dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM digerakkan dalam operasi ini. Sementara itu, di Sarawak, remaja 15 tahun dikhawatiri lemas apabila dilaporkan hilang di pantai Koko Cabana Miri. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomber Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung perkara tersebut pada pukul 7.25 pagi tadi. Laporan oleh bapa mangsa Tan Hong Chung memaklumkan bahawa anaknya Tan Mei Ling tiada di rumah sejak pukul 3 petang semalam. Bapa mangsa cuba menghubungi telefon bimbit anaknya, tetapi panggilan tersebut dijawab oleh orang awam yang mengatakan bahawa barang kepunyaan mangsa berada di tepi pantai tersebut. Operasi mencari dan menyelamat digerakkan bermula di kawasan pesisiran pantai itu. Tak ada pilihan, kita semua kena bekerja kuat. Kerajaan kena bekerja kuat. Rakyat kena bekerja kuat. Pihak swasta kena bekerja kuat. Tapi dalam bekerja kuat, jangan tamak diri sendiri. Orang yang berkuasa jangan jadi tamak. Jangan jadi lupa tempat sehingga langgar segala peraturan yang membawa musibah pada negara. Orang berniaga pula jangan tamak nak berlebih-lebih profiteering. Tahu hanya nak memaksimalkan profit. Tidak pula memikirkan soal rakyat dan pembeli. Semata-mata mengamalkan dasar survival of fittest itu bukan prinsip dan dasar amalan dalam negara ini. Kerajaan, swasta, NGO dan rakyat sebagai satu keluarga Malaysia amalkan prinsip teguh bersama, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, ketemui bukit sama didaki, jumpa lurah sama dituruni. Berkat muafakat umpama aur dengan tebing, hidup sandar menyandar, jangan menjadi enau dalam belukar, cuba melepaskan pucuk masing-masing. Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV mengesahkan 2 ladang babi komersial di daerah Kerian Perak dijangkiti penyakit demam babi Afrika ASF. Setakat ini wabak tersebut terkawal dan hanya berlaku di kawasan berkenaan. Tindakan kawalan dan pencegahan rebakan penyakit tersebut telah diambil. Ini termasuklah penyitaan dan sekatan pergerakan keluar masuk babi di ladang yang dijangkiti, pemantauan, pemeriksaan klinikal dan persempelan di kawasan yang dijangkiti, serta surveilan lapangan akan terus dipergiat dari semasa ke semasa. JSV turut menasihati orang ramai agar tidak panik memandangkan penyakit ASF tidak menjangkiti manusia. Penternak babi, Doktor Veteriner Swasta, penyembelih, operator rumah sembelih turut diarah melaporkan dengan kadar segera sekiranya terdapat kematian luar biasa melebihi 5 ekor sehari di ladang ataupun kematian melebihi 3 ekor di lori atau rumah sembelih. Laporan boleh diajukan kepada Pejabat Perkhidmatan Veteriner Daerah PPVD atau Pejabat Perkhidmatan Veteriner Negeri berdekatan atau menerusi hotline Bilik Pengurusan Krisis Perkhidmatan Veteriner Putrajaya. Benih padi varieti terbaru IS-22 akan dibentangkan kepada jawatan kuasa bantuan kerajaan kepada industri padi dan beras di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk diperakui sebagai padi sah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata antara ciri-ciri varieti tersebut ialah tahan cuaca ekstrim termasuk banjir. Keupayaan benih baru ini ialah dia matang lebih awal, kemudian dia hasil yang tinggi dan dia boleh hidup dalam keadaan tanah yang kurang subur serta tahan dalam keadaan kemarau dan juga mampu hidup
dalam keadaan banjir kilat, bukan banjir yang lama lah, banjir kilat tu. Jadi kita bangunkan benih variety baru AS22 di bawah Agensi Nuklear Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pertanian, MARDI dan juga MAFI dan agensi-agensi berkaitan dengan pembangunan variety ini. Jubli Emas Nuklear Malaysia di Bangi mesti juga akan berbincang dengan MAFI bagi memperluaskan tapak penanaman benih tersebut selain 12 kawasan jalapan padi negara. Penyelidikan variety AS22 mengambil masa 10 tahun untuk diperkenalkan. Dana bernilai RM5.8 juta disumbangkan kepada Hospital Pusrawi bagi penubuhan Pusat Rawatan Kanser Yayasan Azman Hashim. Kolaborasi strategik ini diwujudkan bagi menyediakan pusat rawatan kanser pada kadar perubatan berpatutan terutama kepada golongan yang memerlukan. Antaranya menaik taraf pembinaan wad dan fasiliti peralatan kanser dan juga latihan untuk jururawat onkologi. Dengan adanya sedemikian, barulah kita dapat menaikkan taraf dan buat penjenamaan baru. Our plan is to change the name of Hospital Pusrawi untuk jadi Pusat Pakar Rawatan Islam Pusrawi. Sebelum kita menggunakan nama, kita mesti menaikkan taraf infrastruktur yang ada. Keduanya, kita nak menaikkan peningkatan dalam segi di patient experience. Macam mana perasaan pesakit masuk dan keluar daripada hospital supaya mereka dilayan dengan baik, dengan fasiliti dengan baik. Dan itu juga memerlukan dana. Menerusi penubuhan pusat tersebut, Hospital Pusrawi bakal bekerjasama dengan organisasi pusat kesihatan ternama menyediakan rawatan khusus dalam perkhidmatan pemindahan tulang sumsum dan radioterapi. Pusat rawatan kanser Yayasan Azman Hashim dijangka siap sepenuhnya tahun hadapan. Ridwan Muhammad Ismail dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Labuan LC buka kuasa 1 Oktober hingga 30 September 2024. Beliau menggantikan Dr. Fari Akmal Osman yang kontraknya tamat pada 8 Oktober 2021. Ridwan, 54 tahun, warga Labuan pertama yang dilantik ke jawatan eksekutif tertinggi dalam pihak berkuasa tempatan itu. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menyampaikan watikah pelantikan itu hari ini dengan disaksikan pengurusi LC Senator Datuk Bashir Alias. Saya percaya dengan pengalaman yang luas yang dimiliki beliau, beliau mampu memperkukuhkan lagi tabir urus serta fungsi pihak berkuasa tempatan yang dilaksanakan oleh Perbadanan Labuan agar terus memberi faedah kepada rakyat dan kerajaan. Saya bagi pihak kerajaan dan seluruh warga Malaysia merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan ini dan selamat menjalankan tugas kepada Yang Berusaha Tuan Haji Ridwan bin Muhammad Ismail. Beliau berkata Ridwan bersama Datuk Bashir kini perlu menumpukan perhatian untuk menarik pelabur tempatan dan asing ke pulau itu. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma 2022, acara gimnastik artistik yang berlangsung di Gimnasium 3 Majlis Sukan Negara menutup tirainya dengan 10 pingat emas menjadi rebutan. Atlet Pulau Pinang yang juga atlet kebangsaan Zarif Iman Khalid paling mencuri tumpuan apabila menggondol 3 pingat emas menerusi acara individu kegemarannya iaitu senaman lantai, palang tidak sejajar dan batang titian. Beliau mengumpul 12.100 mata bagi acara individu senaman lantai, manakala emas bagi disiplin palang tidak sejajar diraih selepas mengumpul 12.133 mata. Satu lagi emas dimenangi menerusi acara batang titian selepas menewaskan Marisa Zaiful Azian, manakala gangsa dirangkul Hana Yasmin Mazwan. Saya sangat berterima kasih and bersyukur that saya dapat complete this competition for today even though like I'm not at my best state
like my leg. I heard it during the first day, but I'm very glad that I could keep up my performance for my event finals and could give my best. I'm very glad that I finished today with a good end. Zahri Iman turut membawa pulang pingat gangsa bagi disiplin melombol. Sementara itu, dalam kategori lelaki, atlet gimnastik Terengganu Muhammad Syahrul Aimi Muhammad Kamarul Hisham turut bercemerlang apabila membawa pulang 3 pingat emas. Untuk acara individu lelaki, senaman lantai Muhammad Syahrul berkongsi pingat emas dengan Eng Chun Chen selepas mereka berkongsi mata 13.233. Tidak cukup dengan itu, Muhammad Syahrul Aimi turut beraksi cemerlang dalam disiplin individu kekuda pelana. Aksi bertenaganya berjaya menambat hati pengadil untuk memberikan mata tertinggi keseluruhan 12.767. Selangor mengungguli 2 emas bagi acara 10 meter air rifle berpasukan dan individu lelaki. Lebih membanggakan, aksi di lapang Sasa Nasional Subang itu turut menyaksikan Selangor memecahkan rekod kebangsaan kategori berpasukan lelaki. Trio menembak Selangor diketuai Haris Iqlil Hasli Hafiz dan 2 pasangan adik-beradik Muhammad Hafiz Zulkifli dan Muhammad Syukri Zulkifli meraih emas dengan 1,845.9 mata keseluruhan. Rekod itu mengatasi catatan kebangsaan yang dilakar oleh trio dari Perak dengan catatan 1,830.1 mata pada 2018. Sementara itu, bagi acara 10 meter air rifle individu, Haris Iqlil yang juga atlet kebangsaan merangkul emas selepas meraih 242.5 mata. Sementara itu, emas acara 50 meter rifle prawn individu digondol oleh penembak Negeri Sembilan Aina Zahara Bahrum yang meraih 590 mata dalam 8 pusingan. Pingat perak dirangkul Siti Nur Aisyah Mazlan dari Sarawak, manakala gangsa milik Nur Syafani Nabilah Abdul Razak dari Perak. Penganjuran acara angkat berat pada Tamasya Sukma menerima tamparan selepas Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM menarik diri daripada mengendalikannya. Presiden PABM Dato' Ayub Rahmat dalam pernyataan memaklumkan penarikan diri itu susulan ketetapan badan induk tersebut berhubung kesalahan berkaitan isu doping yang tidak disambut baik oleh Majlis Sukan Negara. Beliau berkata ketetapan itu diluluskan oleh Mesyuarat Agong dan Mesyuarat Esko PABM. Menurut ketetapan itu, jika terdapat mana-mana atlet ahli gabungan atau persatuan negeri yang positif doping, atlet tersebut dan atlet lain dalam ahli gabungan atau persatuan negeri terbabit akan digantung daripada menyertai Sukma. Mereka juga digantung daripada menyertai mana-mana kejohanan dalaman dan antarabangsa selama 2 tahun. Pada masa sama, Dato' Ayub memaklumkan PABM telah menerima laporan daripada Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS berkaitan 3 atlet angkat berat dari 2 negeri. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.